Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Rozan Nizam Zakaria, Pakar Psikiatri Universiti Islam Antarabangsa Malaysia yang juga merupakan naib Presiden iMedic. Hari ini saya akan sambung diskusi saya tentang satu lagi isu kesihatan mental. Hari ini kita akan bercerita tentang stres secara spesifik, apa kesan stres kepada otak kita dan mengapa kita kena kendali stres dengan baik. Now, semua orang stres dalam hidup. Stres itu sebahagian daripada fitrah kita sebagai seorang manusia. Tak normal kalau kita tak stres. Tapi stres yang berterusan sehingga mengganggu kehidupan kita seharian adalah stres yang negatif yang kita perlu kawal. Kerana stres yang tidak dikawal adalah antara punca masalah mental yang paling lazim berlaku. Jadi hari ini kita nak belajar apa tanda-tanda stres dan mengapa tanda-tanda stres itu wujud. Dan mengapa kita kena kawal tanda-tanda stres ini? Pertama, kita kena faham, stres ni benda yang sangat biologi. Walaupun orang sebut stres ni emosi, tapi sebenarnya dia sesuatu yang originated daripada otak manusia. Sebab tu saya ada model otak saya ni. Jangan risau, ini model otak, bukan real. Tidak ada sesiapa yang terbunuh dalam penghasilan video ini. So, otak manusia ada kiri, ada kanan. Biasa kita dengar, ini bahagian depan, ini bahagian belakang. Yang saya nak cerita hari ini adalah bahagian dalam otak manusia. Siapa tak pernah tengok dalam otak manusia, inilah rupa dalam otak manusia. Ada 3 bahagian penting dalam otak yang setiap bahagian ini berfungsi secara berbeza sewaktu stres. Therefore, menghasilkan simptom stres yang berbeza. Bahagian pertama, kita panggil midbrain. Bahagian kedua, kita panggil limbic lobe. Dan bahagian yang ketiga, kita panggil cerebrum. Tiga-tiga bahagian ini menghasilkan reaksi yang berbeza, respon yang berbeza terhadap stres. Respon yang pertama datang daripada midbrain. Video saya sebelum ni, saya cerita tentang bila kita stres, kita hasilkan chemical namanya adrenaline. So, di sinilah adrenaline terhasil. So, midbrain berfungsi kawal fisiologi kita. Tekanan darah kita, kadar pernafasan kita, semua dikontrol di sini. Sebab tu bila kita stres, antara respon awal kita adalah respon fizikal, respon fisiologi. Kita jadi berpeluh, tangan jadi berpeluh, berdebar, jantung jadi laju, pernafasan jadi tak menentu, pernafasan jadi laju. So, semua ni ada perubahan yang datang daripada respon pertama yang diterima oleh midbrain. Now, respon kedua, respon tingkat atas. Tingkat yang kedua, iaitu limbic lobe. Now, limbic lobe ini adalah kunci ataupun punca ataupun center kepada emosi kita. Sedih, marah, geram, frustrated, hopeless, rasa tertekan, rasa overwhelmed, semuanya datang daripada kita punya limbic lobe. Dan ada organ-organ tertentu, contohnya amygdala yang berfungsi untuk trigger kita punya rage, kemarahan, hypothalamus. So, semuanya ada dalam kita punya limbic lobe. Jadi, respon kedua stres ialah emosi. Respon ketiga stres datang daripada tingkat atas. So, tingkat atas ni biasa orang hebat duduk. So, dalam otak pun macam tu juga. Dekat otak kita ni ada satu bahagian, nama dia cerebral cortex. Secara spesifik, di hadapan ini kita ada area namanya prefrontal cortex. So, kalau dalam Al-Quran surah Al-Alaq disebut An-Nasiyah. An-Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubun-ubun kalau kita tengok terjemah dalam tafsir-tafsir bahasa Melayu. So, prefrontal cortex ni, fungsi dia apa? Fungsi prefrontal cortex ni adalah CEO of the brain. Dia control kita punya behavior, tingkah laku. So, bila kita marah, kita jadi berdebar-debar, jantung jadi laju, perasaan jadi marah. So, tingkat ketiga adalah tingkah laku. So, tingkah laku marah apa? So, mungkin hempas fail, mungkin hempas pintu, mungkin lari, naik kereta, bawa laju-laju. So, behavior, tingkah laku yang datang bila kita stres, datang daripada prefrontal cortex kita. Jadi, kalau kita boleh faham, kerana itulah orang yang stres selalunya ada tanda-tanda yang berbeza. Dan biasanya, selagi punca stres tu tidak selesai, selagi itulah setiap bahagian dalam otak kita ni akan activated. Now, kenapa kita kena faham setiap bahagian otak ini ada peranan berbeza? Saya selalu suruh orang yang nak faham tentang stres ni buat model tangan. So, ini tangan kita. So, kita letak ibu jari kita di tengah. Kita tutup ibu jari kita ni dengan 4 jari ini. Alright. So, ini model otak kita.
So midbrain level pertama, limbic lobe level kedua, frontal cortex ataupun cerebral cortex dekat luar. So emosi dikawal oleh prefrontal cortex. Emosi dikawal oleh rational, dikawal oleh kita punya kewarasan, pertimbangan. Cantik dah Allah cipta. Tapi bila kita beremosi, apa berlaku? Emosi, bila kita stres, emosi kita akan bergelojak macam air yang mendidih. So kalau kita boleh bayangkan, bila kita beremosi, kita punya ibu jari ini seolah-olah sedang meronta-ronta untuk keluar. Dia tak tahan duduk dalam ni, dia tertekan, dia marah. So kalau kita masih rasional, 4 jari kita ni akan kawal, akan guard emosi kita. Maka walaupun kita stres, kita beremosi, kita masih rasional, kita masih kawal. Contohnya bos marah kita. Kalau ikut limbic lobe kita ni, kita nak sepak je bos kita. Tapi frontal cortex kita kata apa? Jangan, kak pergi masuk penjara nanti. So kita boleh kawal. Masalahnya, stres yang berterusan. Bayangkan, ibu jari kita ni sentiasa meronta-ronta nak keluar. So, jari luar kita ni akan hanya ada kemampuan yang terhad untuk kawal. Sampai satu tahap, dia akan rasa sakit dan dia akan let go. So, let go ini adalah analogi kepada apa yang berlaku dalam keadaan kita terlalu stres. Iaitu emosi menguasai diri kita sehingga kewarasan kita hilang. Disebabkan itu, orang yang tidak mengendalikan stres dengan baik end up akan buat benda-benda yang tidak rasional. Bercerai, pukul anak, pukul isteri, berhenti kerja, marah bos, hempas pintu, pecahkan barang. So, semua ni adalah tindakan yang bila kita rasional, kita tak akan buat. Tapi bila kita dalam keadaan stres, kita akan buat. Sebab apa? Emosi yang menguasai diri. So, sebab tu, antara kunci mengendalikan stres adalah dengan bertenang, relaxation. Saya dah cerita tentang relaxation dalam video saya sebelum ni. Boleh cek dalam video saya, subscribe Dr. Rozan Nizam Zakaria. Kita cerita tentang relaxation and mindfulness. So, kalau saya boleh sentuh secara ringkas, relaxation is about bringing back your frontal cortex into its position. So, supaya meredakan emosi yang bergelojak dalam diri kita. Supaya walaupun kita beremosi, kita masih terpimpin oleh rasional kita. Jadi amalkan pernafasan dalam, amalkan teknik-teknik relaksasi seperti mindfulness, beriadah, bersukan, beribadah, berjalan-jalan menikmati alam, melakukan aktiviti seni, apa sahaja aktiviti yang buat kita relax, bantu kita distracted daripada emosi kita, akan bawa rasional kita kembali into its place. So, sebab tu penting untuk kita kawal emosi. Semakin lama kita dalam keadaan stres, semakin banyak perubahan yang berlaku dalam otak, semakin payah untuk rasional kita kembali untuk duduk dalam posisi asal dia. So, always remember, stres adalah sesuatu yang bersifat biologi, yang kita boleh kawal, yang kita boleh kontrol. So, sama-sama kita amalkan, sama-sama kita praktikkan dalam kehidupan kita. So, like and share, subscribe Dr. Rozan Nizam Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.